Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sekali lagi kita bertemu di page Bakit Helwa, Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia, yang di bahagian hal ehwal wanita, dalam menyambung bicara kita dalam kitab Talbis Iblis, satu kitab membongkar tentang tipu daya iblis terhadap orang-orang yang suka kepada agama, tipu daya iblis kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang zuhud, kepada orang-orang yang mungkin padanya ada minat pada agama tapi tidak terpandu kepada apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Asas kepada agama kita adalah apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata. Itu asas. Kita mesti tahu dan kita mesti faham dan kita mesti ulang, kita mesti yakin asas kepada agama ialah apa yang Allah kata dan apa yang Nabi ajar. Kerana sumber kepada agama adalah Allah. Tuan empunya agama adalah Allah. Dialah yang mensyariatkan, dialah yang memberikan pahala dan dialah yang memberikan dosa. Dialah yang menerima amalan dan dialah yang mengganjarkan syurga. Dialah yang memberi ketenangan ke dalam hati dan dialah segala-galanya induk ataupun tempat kembalinya segala tujuan dan matlamat kita. Dialah Allah yang maha agung lagi maha perkasa. Maka agama ini seharusnya ditimbang di atas neraca wahyu, iaitu dibentangkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam sesuatu yang dikaitkan dengan agama. Kerana agama tidak datang dengan hawa nafsu dan agama tidak datang dari rasa, pemikiran atau kocek mana-mana individu. Sehebat manapun manusia itu, dia masih tetap perlu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kerana itulah jalan kita mengenali syariat. Ada orang kata dia tak perlu kepada syariat, dia kerana dia dapat ilmu direct daripada Allah. Katanya ada ilmu laduni, ilmu yang Allah anugerahkan, tak perlu lalu Nabi, terus daripada Allah terus kepada hati dia. Maka dakwaan sebegini sebenarnya adalah dakwaan yang bahaya. Kerana secara tidak langsung dia mendakwa dia tidak perlu kepada Nabi. Sedang kita orang Islam beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Kita mesti kembali kepada wahyu dan cara kita nak kepada wahyu ialah melalui rasulnya. Jadi bahaya kalau orang kata saya tak malu kepada hadis Quran, saya dah ambil direct daripada Allah. Maka perkataan itu sebenarnya boleh membawa kepada kekufuran. Kerana itu sekali lagi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tekankan, kita tegaskan, kita bentangkan bahawa apa yang ada dalam agama ini perlu dirujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dan pastinya untuk memahami Al-Quran dan hadis, kita kembali kepada para ulama yang mu'tabar, para ulama yang alim, yang mu'tabar, faham bahasa Arab, faham tafsir, faham ilmu-ilmu berkaitan dengan agama ini, ilmu alat ditahu. Kemudian kita merujuk kepada ulama yang berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, bukan dengan watak-watak orang-orang yang dinampakkan sebagai saleh ataupun orang tu benar-benar saleh, tapi tiba-tiba dalam mengikuti mereka kita hanya ambil semangat dan cara, tapi kita tak ambil hujah dia.
Kadang-kadang ada orang sampai pekat kita ni, dia kalau nak jadi wanita salihah kena kahwin dengan orang lelaki jahat. Betul lah dia nak kata, sebab bila lelaki kahwin dengan orang lelaki jahat, nak kena sabar lebih. Bila sabar lebih, jadilah wanita salihah. Tapi betul ke seorang wanita nak jadi salihah kena kahwin dengan lelaki jahat? Tak betul. Kerana Nabi SAW pernah sebut, tunkahul mar'u li arba'ah. Dikahwini wanita itu sebab 4 perkara. Kerana kecantikannya, kerana hartanya, kerana nasab keturunannya, dan kerana agamanya. Lalu Nabi kata apa? Pilihlah agamanya. Jadi Nabi SAW syariat suruh kita cari orang yang baik. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibun wat-tayyibun at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Lelaki yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Nah, Allah memerintahkan kita supaya mencari. Jadi pernyataan kalau nak jadi wanita yang salihah kena kahwin dengan lelaki jahat, maka itu bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu apa yang dibahaskan oleh pengarang buku ini, iaitulah Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, membentangkan kepada kita percanggahan antara perlakuan satu kumpulan manusia yang menampakkan kesalihan tapi secara realitinya bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi itu termasuk dari Talbis Iblis. Baik, sebelum daripada ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah bincang tentang perilaku orang-orang sufi. Yang kita bahasakan sufi ni orang sufi yang menyimpang lah. Kalau sufi tu sekadar ilmu berkaitan dengan kejiwaan rohani, berpandu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, itu tak ada masalah. Kita boleh panggil sebagai terminologi sufi, tapi sebenarnya realiti adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Sufi ni disandarkan kepada satu kumpulan yang asalnya pakai kain bulu, menampakkan kezuhudan, tidak pakai baju yang cantik, makan pun lebih kurang, tidak bermewah-mewah. Betul lah. Tapi ada yang sampai ekstrimnya dia melazimkan atas dirinya sesuatu yang tidak diperintahkan dalam agama. Siapa ada orang yang kata orang soleh tu dia dalam setahun 5 hari je dia tak puasa, hari lain dia puasa tiap-tiap hari. Kita katakan itu bercanggah dengan perintah Nabi SAW. Kerana Nabi SAW kata sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud, sehari berbuka dan sehari berpuasa. Jadi percanggahan tu ada walaupun kita nampak orang tu soleh. So apa maknanya kita nak ambil? Kita nak ambil apa yang Nabi SAW ajar kepada kita, kerana itulah wahyu. Jadi sebelum daripada ni kita ada baca tentang perbuatan mereka, orang sufi yang tak makan, tak minum, duduk bersuluk, berzikir. Dia macam meditasi, hampir-hampir kalau kita kata seolah-olah bermeditasi. Tak makan, tak minum, dalam kelaparan, tahan lapar. Ada yang sampai aku tak akan makan sehinggalah bangkai itu halal kepadaku. Maknanya dia makan bila waktu darurat nak mati baru makan. Lagi tak mati, lagi tu tak makan. Ada yang kata aku sekarang ni bertembung dalam jiwaku antara ilmu dan keyakinan. Pasal apa? Ilmu kata lagu ni, aku nak yakin tu lain macam. Yakin aku nak lapar. Soalannya, apakah itu diperintahkan dalam agama? Okey. Ada dia kata, aku menganjurkan kepada murid tidak makan lebih daripada 2 keping roti dia sehari semalam. Ada yang kata tak makan, memang ada yang kata secara dia bertahap, dia makan setiap 2 hari sekali. Ada yang kata 3 hari sekali. Kalau puasa tu lain cerita, ni tak, memang dia tidak makan, tidak minum kecuali dalam keadaan terpaksa makan. Tujuan dia buat itu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka itu yang kita baca pada pertemuan sebelum ni, 8 hari bulan 11 2022, which is minggu lepas lah. Hari ni kita akan baca sambungan dia, ialah penjelasan di atas kekeliruan tersebut. Kekeliruan mana? Orang yang sampai tak makan, tak minum,
kerana mencari redha Allah atas nama kezuhudan. Okey, tak makan tak minum beberapa hari. Ada yang wisal, sambung tak makan sehari, 2 hari, 3 hari tak makan. Waktu dah lemah, terdaya tu barulah dia makan. Persis macam orang bermeditasi. Tahu meditasi kan? Orang duk apa agama lain tu, tak makan tak minum. Jadi dalam agama ni bukan nak suruh tak makan tak minum betul, tak puasa lah. Tapi ini panggil ekstrimnya, dia sampai beberapa hari tak makan tak minum. Kerana apa? Pada mereka rasa lapar tu boleh mendatangkan ketenangan, dan ketenangan tu boleh mendekatkan dia dengan Tuhan, dan akhirnya jadilah apa yang disebut sebagai suluk dan seumpama dengannya di sisi mereka. Okay, apa penjelasan dia daripada perkataan ulama? Penulis berkata, perilaku yang dinukil dari Sahal di atas tidak boleh dilakukan kerana itu akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan pribadinya. Di sisi lain, Allah Azza wa Jalla sudah memuliakan manusia dengan menganugerahkan gandum untuk diri mereka, sedang kulitnya itu dimanfaatkan untuk makanan ternak. Mana pula Sahal kata apa? Dia ni sampai tak makan isi gandum, dia makan kulit dia saja. Kerana zuhudnya, tak makan isi gandum, dia makan kulit gandum. Kata di penulis kita, pada sisi lain, tamu benda tu di luar kemampuan kita. Tuhan tak buat perut kita untuk hadam kulit gandum. Tuhan jadikan perut kita ni untuk hadam isi gandum. Dan dia kata Allah muliakan manusia dengan menganugerahkan gandum untuk diri, sedangkan kulit itu dimanfaatkan untuk binatang ternak. Maka tidaklah sepatutnya manusia menyaingi haiwan ternak dengan memakan jerami atau kulit gandum. Lagi pula gizi apa yang khasiat apa pula yang terdapat pada jerami atau kulit gandum itu. Jadi Allah dah bagi manfaat kepada kita, makan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Abu Hamid berkata, hal semacam ini terlalu mudah untuk dibantah. Abu Hamid berkata, tapi mudah tak mudah pun ada orang memang dia terpengaruh lah. Dia kata kita jangan makan hok pelik-pelik, hok lazat-lazat. Kita makan hok orang tak makan, hok orang buang-buang. Rasa apa tujuan dia? Nak menjadikan kezuhudan. Itu pelik pun ada orang percaya. Abu Hamid berkata dari Sahal, dia berkata lagi, salat yang dilakukan sambil duduk kerana tidak mampu berdiri akibat lapar lebih utama daripada salat berdiri saat mampu kerana sudah makan. Sebahagiannya kata apa? Sufi ni dia kata, kita lapar sampai tak mampu bangun, lalu kita salat dalam keadaan duduk sebab lapar, adalah lebih baik daripada kita solat sambil berdiri dalam keadaan kenyang sebab makan. Penulis kita berkata, Ibnul Jauzi jawab, ini keliru. Yang benar, saat seseorang makan demi menguatkan tubuh agar mampu berdiri salat, maka makanannya itu hukumnya adalah ibadah. Allah suruh berdiri tak? Allah suruh berdiri, Nabi ajar berdiri. Jadi kita makan untuk dapatkan solat sempurna itu, maka makan itu dapat pahala insya-Allah, jadi ibadah. Sebab makan itu telah membantunya dalam melakukan ibadat yang sempurna. Adapun pada keadaan seseorang berlapar sehingga salat sambil duduk, maka tindakan sedemikian telah mengakibatkan dirinya meninggalkan amal yang wajib secara sengaja, sehingga ini tidak boleh dilakukan. Tak boleh lah, maknanya sengaja lapar. Siapa pun tak perlu duduk. Orang tanya, kenapa kamu duduk? Aku uzur. Kenapa duduk uzur? Aku lapar. Kenapa tak makan? Sebab aku ada makanan. Ada. Habis tu kenapa tak makan? Jadi siapa yang dengan sengaja tak makan sampai memudaratkan diri, tak mampu solat duduk, maka itu tidak boleh dilakukan kerana
dia telah dengan sengaja meninggalkan amal yang wajib. Andai pun makanannya itu berupa bangkai, tetap saja tindakan berlapar-lapar tadi tidak boleh dilakukan. Mana kalau tiba-tiba ada bangkai je, pada saat tu dia wajib dah makan, dia darurat kena makan. Dia kata, aku sanggup lagi nak semayang dalam keadaan tak boleh duduk ni, dia tak boleh berdiri sebab lapar, daripada aku makan bangkai ni. Kita kata, kalau waktu tu hanya bangkai ada dan keadaan yang sudah darurat, dia tak boleh bangun, tak boleh bergapa dah, nak solat pun, kita kata lebih baik dia makan bangkai waktu darurat dan dia semayang dalam keadaan sempurna, kerana yang ni wajib dan dia ada jalan untuk melaksanakan yang wajib tu dengan sempurna walaupun saat itu dia terpaksa makan bangkai. Itu dalam keadaan biasa, luar biasa. Apatah lagi, terlebih lagi apabila yang dimakan itu makanan halal. Jadi apa yang menghalang dia daripada makan sesuatu yang Allah haruskan kepada mereka, Allah halalkan kepada mereka? Ni pendekatan diri seperti apakah yang boleh diperoleh dari tindakan yang berlapar-lapar itu, yang justru mengakibatkan hilangnya salah satu syarat sahnya ibadah. Allahu Akbar. Pelik. Ihwal ucapan Al-Haddad sebelumnya. Kini aku sedang menantikan siapa yang menang antara ilmu ataupun keyakinan. Dia tak makan, dia tak minum sampai pekat lembek sungguh. Lalu orang tanya dia, dia kata, aku sedang berperang sekarang ni nak tahu yang mana lebih benar, sama ada ilmu ataupun keyakinan. Siapa yang menang? Perlu difahami bahawa ini murni merupakan kebodohan. Murni kebodohan ni maknanya pure bodoh. Asli je bodoh dia. Murninya merupakan kebodohan. Sebab apa? Kerana ilmu dan keyakinan tidaklah berseberangan, bertentangan. Kenapa terpaksa pilih antara ilmu dengan keyakinan? Bukankah keyakinan itu datang dari ilmu? Kerana ilmu dan keyakinan tidak bertentangan. Keyakinan adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Dan apakah dianggap berilmu atau memiliki keyakinan ketika seorang meninggalkan makanan dan minuman yang diperlukan oleh tubuh? Sesungguhnya ilmu itu mengisyaratkan apa yang diperintahkan syariat, dan keyakinan mengisyaratkan kuatnya kesabaran. Maka tindakan meninggalkan makanan dan minuman yang jelas diperlukan oleh tubuh ini merupakan kekacauan yang sungguh amat buruk. Jadi kalau orang tu berilmu, dengan ilmu lah sampai keyakinan. Jadi ilmu dia apa? Ilmu syariat. Kita yakin bahawa Allah Ta'ala ni nak suruh kita macam ni. Bukan dengan sebab memaksa diri dengan tak makan dan tak minum. Nak capai darjat yakin dengan ilmu, bukan dengan tak makan tak minum. Tak bertentangan antara ilmu tu dengan keyakinan. Sebagaimana halnya pernyataan seorang sufi, aku tidak pernah memberi makan diriku, makan diriku kecuali di saat Allah menghalalkan bangkai. Mana aku tak makan tak minum sehingga aku lapar betul-betul, baru saat halal bangkai baru aku makan. Asyik. Kita berdengar, hebat dia ni, tak makan tak minum sampai tahap tu. Macam kita dengar sebelum ni lah, dia tu ambil wuduk semayang isyak sampai dia guna wuduk subuh sampai semayang isyak, ataupun guna solat subuh guna wuduk isyak selama 40 tahun. Kita kata nak bangga apa? Nak bangga tak masuk tanda? Nak bangga tak? Nak bangga apa? Ataupun dia nak sebut apa? Kalau dia nak sebut dia daripada malam semayang tak tidur sampai subuh, di solat subuh dengan wuduknya isyak, nak bangga. Sedangkan Nabi SAW suruh tidur. Maknanya Nabi kata, aku solat malam dan aku juga tidur. Nabi juga pergi ke tandas dan sebagainya. So kita nak bangga apa? Kita ni biar bangga sesuatu yang dalam ruang lingkup agama. Tak makan, tak minum sehinggalah halal bangkai kepada aku. Jadi, apa dia kata? Tindakan ini cuma berdasar pendapatnya yang buruk dan tidak bernilai. Di samping dia menyusahkan diri sendiri padahal ada sesuatu yang halal.
Okay, bunyi nampak gegah lah, tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak suruh pun buat macam tu. Buat susah diri, siapa suruh? Benda halal ada mu tak nak makan. Lepas tu mu kata, aku menghalang diriku daripada makan dan minum sehingga halal bagiku bangkai. Lain. Kenapa nak tunggu? Makanlah, minum. Makan sikit sudahlah, jangan makan banyak. Dia kalau tak nak terlalu kenyang lah, makan sikit sudahlah, jangan tahu. Kenapa paksa diri sampai tak makan, tak minum, sampai nak menghalalkan? Betul lah dia kata bahasa, dia suruh bahasa aku ni memang sampai darurat makan baru makan. Kalau tak kerana darurat makan, tak makan. Islam tak suruh lagu tu. Allah Ta'ala suruh kita makan dan minum. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah apa yang dari rezeki yang baik yang Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kamu. Jadi suruh kita makan ya Allah. Nak cari redha Allah tapi buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suruh. Adapun perkataan Abu Yazid, makanan asas bagi kami adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dia kata kami tak makan tak minum sebab makanan kami sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah. Kami ni kenyang dengan solat, kenyang dengan zikir, kenyang. Itu makanan asas kami. Ungkapan adalah ungkapan yang tidak berbobot, dia kata. Tidak berasas. Kerana tubuh manusia pasti memerlukan makanan. Bahkan penghuni neraka sekalipun minta makanan daripada penjaga neraka. Okay. Melainkan waktu kita memang tak boleh makan sungguh. Bila tak boleh makan, tak ada makanan, kita duduk sibuk berzikir, lalu kita harapkan dengan zikir itu Allah bagi rasa kenyang kepada kita. Yang tu kerana dalam keadaan tu tak ada makanan. Ini kalau ada makanan, makanlah. Jangan paksa diri untuk tidak makan. Kerana apa? Kerana balas bui alasan aku tak makan sebab aku kenyang dengan ketaatan terhadap Allah. Aku kenyang dengan sembahyang, kenyang dengan zikir, kenyang, tak perlu makan. Jawapan dia, manusia memang perlu makanan. Hatta dalam neraka pun Allah cerita penghuni neraka minta makanan. Jadi kita ni ada makanan yang halal makan. Berpuasa waktu kita berpuasa, berbuka waktu kita berbuka. Penulis mengatakan ihwal menyedikitkan makanan sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Khafif ini tindakan yang tidak baik. Tidak ada yang akan menukilkan khabar-khabar dari mereka ini dengan komentar yang positif kecuali seorang yang tidak mengetahui asas syariat. Kalau orang dok puji, bagus nak, sebenarnya orang dok puji tu orang yang tak tahu tentang asas syariat kita macam mana. Sementara itu ahli ilmi yang mumpuni, yang betul lah, yang benar, yang mampan, yang hebat ni, mereka tidak akan tergoyah oleh sebab perkataan seseorang yang diagungkan, apalagi terperdaya oleh tindakan orang-orang bodoh yang mengidap penyakit radang selaput dada. Adapun sikap mereka yang tidak memakan daging, ini tidak lain fahaman Brahmana, fahaman Hindu yang tidak memperbolehkan menyembelih haiwan. Dan Allah lebih tahu keperluan badan manusia, maka itu Allah membolehkan memakan daging untuk memperkuatkan badan. Makan daging menambahkan kekuatan, sedang tidak memakan daging melemahkan kekuatan fizikal dan memperburukkan akhlak. Jadi yang bagi kita makan ni siapa? Allah. Tujuan dia bagi sebab apa? Nak bagi kekuatan pada kita. Dan perut kita ni mampu untuk menghadam makanan. Memang mampu sungguhlah. Kalau tepuk perut ustaz pun memang mampulah. Moga banyak duduk di sisi skala dah pun. Kerana Allah halalkan apa yang sesuai dengan kita dan Allah haramkan apa yang tak sesuai dengan kita. Sebagaimana binatang pun walaupun dia tak ada hukum halal haram, dia akan makan sesuatu yang sesuai dengan ciptaan dia. Jadi kenapalah kita nak lari daripada hikmah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga ada orang yang melarang dirinya daripada memakan daging. Sedang Allah bagi kita makan daging. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri makan daging dan suka bahagian kaki depan, yakni bahagian paha kambing. Kaki tu atas, kita kata bahu lah, paha dia tu, paha. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan bahagian tersebut. Sehingga Al-Hasan Al-Basri setiap hari beli daging. Nak kata panik kena pergi flu dah lah. Tahu flu tu, flu tu nama kedai makan lah. Daging, makan daging. Daging apa tu? Daging smoke. Daging smoke.
Banyak kata kena makan daging, tapi kena hati-hatilah, jangan sampai naik darah lah. Nah, itu bab lain lah. Kalau sampai ke mudaratan, maka kita berhenti. Bukan kerana nak cari, aku ni tak boleh makan daging sebab nak cari redha Allah dengan... Tak. Kalau kerana itu tak nak makan daging, maka dijawab, Nabi pun makan daging. Al-Hasan al-Basri setiap hari beli daging. Seperti itulah kebiasaan salaf, kecuali yang miskin. Yang tak mampu, dia tak belilah. Tapi kalau mampu, dia beli. Jarangnya makan daging kerana faktor kemiskinan. Kecuali orang miskin, tak makan daging. Kadang-kadang dia makan daging sebab tak mampu nak beli. Itu lain, bab lain. Itu lain. Tak ada masalah tu. Sebab bapa pun tak makan daging. Aku tak mampu nak makan daging. Bapa tak makan daging. Daging ni memberikan hati jadi keras ke apa semua. Payah nak ibadat. Dah kenapa kau tak makan daging? Aku ni zuhud ke apa semua ni. Itu tidak ada dalam perintah agama. Okay? Terkait orang yang mencegah diri dari segala syahwat, ini mutlak tidak patut. Segala syahwat ni terkait orang yang mencegah diri dari segala syahwat, tak kahwin, tak makan, tak minum, tak main, semua bentuk kesenangan tu dia. Ni gaya macam Tok Sami tu ni. Tok Sami ni mencegah diri dari segala syahwat ni. Syahwat makan tak, syahwat minum tak, syahwat berkeluarga tak, syahwat rehat. Semua bentuk syahwat dia tak. Kita orang Islam, syahwat-syahwat ni Allah bagi. Allah yang anugerahkan kepada kita. Ada maslahat. Syahwat nikah kahwin bersama itu pasal berlaku dengannya kesinambungan zuriat keturunan. Ada syahwat minum, syahwat makan. Pasal apa? Dengan syahwat itulah kita jadi kuat makanan kita, tubuh badan kita. Keinginan ni adalah satu benda yang memberi manfaat kepada kita. Tinggal lagi kita kena guna seperti mana yang Allah redha. Bukan maknanya dalam agama ni kita pun menutup syahwat kita sepenuhnya. Syahwat makan tidak, syahwat minum tidak, syahwat kahwin pun tidak, semua tak. Lah kali potong bulu kening, pakai kain kuning, bawa beg satu duk jalan. Makan apa orang bagi, tak kahwin, tak berapa. Begitukah agama? Jawapannya tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dengan perpaduan panas dan dingin, kering dan lembab, dan menjadikan kesihatan tubuhnya bergantung pada keseimbangan dari perpaduan unsur darah, lendir, empedu kuning dan empedu hitam. Maka terkadang bahagian dari unsur-unsur yang bercampur ini meningkat sehingga tabiat manusia pun menjadi condong pada sesuatu yang dapat menguranginya. Jadi itu fitrah Allah Ta'ala buat kita ni ada unsur yang berseimbang. Misalnya ketika bahasa meningkat, apa dia bahasa meningkat? Maka tabiat condong kepada makanan asam. Ketika benda lain, ketika lendir berkurang, maka jiwa manusia pun condong kepada segala jenis makanan yang mengandungi unsur air. Okay? Yang mengandungi unsur air. Jadi maknanya Allah ni dia bagi kepada kita adalah hubungan kait. Dalam otak manusia sudah terselit kecenderungan kepada sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Oleh kerana itulah ketika jiwa condong pada sesuatu yang boleh memperbaiki tubuh namun dicegah, ini bererti hikmah ilahi yang maha pencipta ditolak sehingga berdampak pada badan. Jadi tubuh kita ni sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi kecenderungan dalam jiwa kita. Bila tubuh kita kurang air, dia akan datang rasa dahaga. Betul tak? Bila kita tengok makanan-makanan sedap, berair air liur kita. Allah dah jadikan kita begitu dah sifat syahwat yang ada. Syahwat makan lah. Kita bincang bab makan ni. Jadi kalau tiba-tiba kita tak makan kerana tak nak bagi tu tak sesuai dengan jiwa dan sebagainya, mana kita menolak hikmah ilahi yang Allah Ta'ala jadikan. Okey. Dengan demikian tindakan yang diusahakan para sufi ini melanggar syariat sekaligus menyelisih akal sihat. Sebagaimana yang telah diketahui, badan adalah tunggangan manusia
Saat tunggangan tidak diperlakukan secara lemah lembut, manusia tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Kerana minimumnya ilmu para sufi berbicara menurut pandangan yang rosak. Andai pun dia bersandar kepada dalil yang digunakan iaitu hadis dhaif, lemah atau maudhu', atau dia keliru dalam memahami hadis. Jadi kata tubuh ni sebagainya tunggangan kita. Tunggangan maknanya kita ni guna. Allah bagi tubuh ni untuk kita guna tubuh ni. Okey, tujuan dia nak sampai kepada tujuan yang kita nak. Macam mana? Kena sihat, kena pandai, kena begini. Pasal apa kita nak guna untuk mengabdikan diri kepada Allah? Tapi bila kita pergi kepada orang-orang sufi yang menyimpang ni, kadang-kadang dia suruh kita rosakkan seolah-olah mu jangan-janganlah kereta mu, tak payah isi minyak lah kalau kamu ni tawakal pada Allah. Naik kereta buah air pun jadi dah. Tuan-tuan ambil pergi air bubuh dalam air. Kita budak hebat ni cerita, Tok Guru tu dulu ambil air letak dalam kereta, hidup minyak kereta. Dia kata kita tak menolak karamah tuan-tuan, tapi dalam agama ni sunnatullah itu ada. Sunnatullah ni hukum yang Allah Ta'ala dah jadikan. Air tak campur dengan api, air tak campur dengan minyak, tu hukum sunnatullah. Lapar kena makan, dahaga kena minum, itu sunnatullah. Okey, jadi kita kena jaga tubuh kita. Jangan kita jadi seperti apa tadi. Kalau berani ambil air, baca bismillah molek, ambil air letak dalam tangki minyak, apa jadi? Ustaz menolak karamah. Kita tak tolak karamah, tapi sunnatullah. Yang memang kereta tu dicipta untuk guna minyak. Kamu berbuah air tu sebab apa? Ni wali Ustaz, jangan tanyalah bab wali. Itulah kekeliruan yang ada. Tak ada orang suruh macam tu. Dalam agama ni Allah tidak suruh buat lagu tu. Allah ada hukum-hukum sunnatullah dalam hidup ini. Jadi kita ni berpandu kepada sunnatullah tadi, kita hidup, kita makan, kita minum, kita apa. Kata penulis kita ni, aku bingung terhadap Abu Hamid Al-Ghazali Al-Faqih. Bagaimana dia rela turun meninggalkan tingkatan faqih sehingga sejajar dengan pandangan orang-orang sufi itu. Sampai-sampai dia mengungkapkan, bagi seorang murid tatkala jiwanya menginginkan berhubungan badan, maka tidak sepatutnya dia makan dan juga berhubungan badan. Kerana jika keduanya dilakukan, itu bererti dia telah memberikan dua syahwat kepada jiwanya, sehingga jiwanya pun akan dapat mengalahkannya. Dia kata apa? Kalau orang tu tiba-tiba ada syahwat nak berhubungan badan, maka dia tak patut makan dan tak patut berhubungan badan. Sebab kalau dia makan, tubuh dia jadi kuat dan kemudian dia akan buat benda syahwat yang dia nak. Jadi dia kata apa? Jiwanya pun kalah. Jiwa pun dapat mengalahkannya. Sebab jika keduanya dilakukan, kerana dia tak makan, dia tak berhubungan badan, maka dia telah memberikan dua syahwat itu kepada jiwanya, jiwa pun dapat mengalahkan syahwatnya. Maka itulah orang yang memiliki jiwa yang kuat. Penulis kata, ini sangat buruk. Ini sangat buruk. Sangat buruk macam mana? Kerana lauk bagi syahwat lain selain syahwat terhadap makanan. Lauk adalah syahwat lain selain syahwat terhadap makanan. Sehingga menurut kalangan sufi, tidak sepatutnya makanan lain, tidak sepatutnya memakan lauk. Air juga merupakan syahwat lain. Jadi kita kata apa? Tak boleh kata macam tu. Kita makan lauk tu, makan lain, lauk syahwat lain pula, air syahwat lain pula. Jadi bila kita makan tu, kerana sunnatullah gitu, tubuh kita nak kepada karbohidrat, tubuh kita juga nak kepada protein, tubuh kita juga nak kepada cecair. Jadi bila kita makan tu, syahwat kita tu datang kerana keperluan kita. Tapi berpada-padalah, jangan sampai merajakan syahwat tu. Maknanya lain di sini, Islam tidak suruh kita meninggalkan syahwat secara total. Sebaliknya Islam suruh ambil syahwat tu, guna secara berhemah
dan berpada-padalah dalam memberikan kepadanya apa yang dia ingini, dan gunalah panduan syariat dari dalam memenuhi keinginan syahwat ini. Okey? Bukankah telah disebutkan dalam kitab sahih bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri menggilirkan isteri-isterinya hanya dengan satu kali mandi? Nabi bersama isteri, kemudian Nabi habis selesai, Nabi wuduk. Lepas wuduk, Nabi pergi pula dengan isteri seterusnya. Kemudian Nabi wuduk. Kemudian Nabi isteri pula seterusnya. Nabi gilirkan antara isteri-isterinya, dan dengan akhir sekali baru Nabi mandi sekali, mandi wajib. Maknanya, apakah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan diri beliau hanya dengan satu syahwat? Kalau kita nak kata cukup dengan satu tu padahal, tapi kenapa Rasulullah sendiri buat macam tu? Ini menunjukkan bahawa Allah menganugerah pada manusia ni macam-macam bentuk keinginan. Dan keinginan tu ada hajat dia masing-masing yang perlu dilaksanakan sesuai dengan syariat Allah. Jadi bukan salah makan, tak salah makan, makanlah. Tapi syariat ajar kepada kita makan yang halal, tayyiban, jangan membazir. Tak salah mendatangi wanita, Islam tak marah, tapi datangilah secara syariat. Berkahwinlah dan jangan datangi wanita waktu dia haid. Nak kahwin satu, nak kahwin dua, nak kahwin tiga, nak kahwin empat, itu kebenaran syariat. Tapi berlakulah adil. Okey? Jadi syahwat ni sebenarnya sesuatu yang Allah bagi kepada kita dan kita kena jaga. Ra'ilah sunnatullah. Bukankah juga disebut dalam kitab Sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga makan timun dan juga kurma muda? Maknanya Nabi sendiri makan, ada syahwat tentang timun, ada pula syahwat pada kurma. Kita tak boleh nak pukul rata. Kalau makan satu jenis lauk, sudahlah. Pasal tak, keinginan tu memang ada dalam. Allah Ta'ala cipta kita gitu. Bukankah Abul Haytham bin Tayhan makan roti, daging panggang, kurma muda dan air sejuk? Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama juga, makan daging, makan anggur, makan faruzaj. Lalu dia mengerjakan salat. Bukankah kuda memakan jerami, jelai dan kut? Kut ni macam gandum lah. Sejenis biji-bijian. Kemudian, bukankah unta memakan dedaunan dan himd, sejenis tumbuh-tumbuhan? Maka binatang sendiri pun ada makan berbagai-bagai. Tiba-tiba dia mari ke orang sufi, jangan makan, jangan minum, pasal ini semuanya benda-benda nafsu belaka ni. Kita katanya nafsu tu berlebih-lebihan. Tapi kalau ambil kadar-kadar yang dibenarkan syariat, itu nama dia taqwa. Orang-orang zaman dahulu melarang makan dua lauk sekaligus terus-menerus agar tidak menjadi kebiasaan sehingga membebankan fizik. Syahwat-syahwat juga tidak penting dijauhi agar tidak sering makan pemicu kantuk. Agar tidak menjadi kebiasaan sehingga payah untuk ditahan. Imbasnya orang menghabiskan umur untuk memuaskan keperluan tersebut. Mungkin saja kerana sudah terbiasa, keperluan tersebut didapati melalui cara-cara yang tidak halal. Okay? Seperti itulah cara salah menjauhi syahwat yang buruk. Kalau syahwat yang buruk, memanglah para salaf dia menjauhi syahwat itu. Adapun hadis yang dijadikan hujah para sufi, jagalah dirimu kalian dari makan yang lazat, maka sesungguhnya hadis ini maudhu', buatan perawi bernama Bazi. Ketika seorang memakan roti gandum dan garam sahaja, itu akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan pada wataknya. Kerana roti bergandum bersifat kering, garam juga bersifat kering. Kesamaan dalam hal inilah yang akan membahayakan otak dan penglihatan. Mempersedikitkan asupan portion makanan akan berguna mengeringkan dan mempersempitkan lambung, mempersempitkan usus kita, perut kita ni, dan ini baik bagi tubuh. Ini baik bagi tubuh. Jadi ketahuilah, bukan salah makan tu, tak salah makan. Yang tercela saat makan adalah terlalu kenyang. Yang tu yang tak bagi. Orang sufi ni siapa tak makan tak? Tak makan tak salah, jangan terlalu kenyang je. Makan sampai kenyang. Orang semayang tak semayang, berat perut, tak bagi makan. Kenyang orang panggil kenyang terlajuk. Siapa memberikan kemudaratan, obesitas
mati sampai yang tu tak kerana apa ke itu yang sebenarnya dicela, bukan kerana makan tu, kerana melampau terlalu kenyang. Sementara adab yang terbaik terkait makanan adalah sebagaimana adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab makanan? Ini kita kena ambil ni sunnah makan ni macam mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnihi, hasbu ibnu Adam akalatin yuqimna sulbahu." Fa in kana la budda fa thuluthun ta'amun wa thuluthun syarabun wa thuluthun linafasih. Nabi SAW kata, anak Adam ni, dia tidak ada perkara yang lebih buruk dia isi dalam bekas lebih daripada perut dia sendiri. Perut dia tu adalah bekas yang paling teruk dia isi. Dia isi macam-macam lah perut. Lebih kalah poket Doraemon. Poket Doraemon pun kalah perut kita. Kita kambing masuk. Lembu masuk, kerbau masuk, unta masuk, spaghetti masuk, kuih tiang masuk, mi goreng masuk, nasi lemak masuk, habis segala masuk, burger masuk, habis. Nabi kata tidak ada makanan tepatlah teruk anak Adam isi lebih daripada perut dia sendiri. Sebaliknya Nabi ajak adab makan tu macam mana. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan dari makanan yang makanan sahaja yang menegakkan tulang belakangnya, tulang sulbi ni, tulang belakang dia ni. Mana dia makan tu tujuan dia untuk menguatkan tubuh dia. Jika pun harus lebih dari itu, kalau dia makan lebih daripada tu, maka beringatlah makan. Nabi kata sepertiga bahagian untuk makan, sepertiga bahagian perut untuk minum, dan sepertiga lagi bahagian untuk nafas. Jadi hadis ini menyatakan boleh makan. Cuma masalah makan ialah melampau. Jadi hak kena elok melampau dalam makanan lah, bukan hak eloknya makan tu secara asasnya. Okey. Penulis mengatakan bahawa syariat telah memerintahkan agar memakan makanan yang sekadar memelihara jiwa demi menjaganya dan mengupayakan kemaslahatannya. Andai Abokretos mendengar pembahagian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiganya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga dan untuk nafas sepertiga, nescaya dia akan tercengang dengan hikmah ini. Ketahuilah makanan dan minuman akan mengembang dalam lambung sehingga boleh memenuhi seluruh luangnya dalam perut kita ni, kembang. Namun jika mengikuti ketentuan tersebut bererti masih tersisa sepertiga untuk bernafas. Pembahagian yang proporsional, kurang sedikit tidaklah masalah. Ni memang hak Nabi ajar ni memang baru. Biar Nabi ajar 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 tu biarkan untuk nafas. Mana Nabi bagi portion tu. Kalau orang kafir buat kajian, dia pun rasa sekagum. Namun jika kekurangan ini semakin meningkat, maka dia akan melemahkan kekuatan fizik dan mempersempitkan jalur aliran makanan. Sebab tu Nabi sebut 3, 1, 2, 3 tu menunjukkan ilmu yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Panjang rasa lapar kaum sufi ni. Baik, kita berhenti setakat itu dulu pasal kita nak tentang bab kelaparan yang ada pada kaum sufi. Okey. Lapar pada kaum sufi. Mana ada lapar? Okey. Baik, jadi kesimpulan sikit pada hari ni kena ambil balik, kena ingat agama ni datangnya dari Allah. Buatlah apa yang sesuai dengan redha Allah. Allah bagi makan, kita makan. Allah bagi minum, kita minum. Tak jadi salah bila kita terima apa yang Allah bagi kepada kita. Selama dia Allah yang bagi, maka kita terima. Dan Allah bagi makan, Allah bagi minum, Allah bagi makanlah. Ya, cuma jangan berlebihan, itu saja. Jangan berlebihan. Jangan ekstrim sampai tak makan, tak minum. Itu nama dia ekstrim. Islam ni sederhana. Dia makan sekadar keperluannya, bersederhana. Dia makan ketika lapar, dia berhenti sebelum kenyang. Jadi itulah dalam bab agama ni. Kita kena kembali kepada nas agama untuk tahu tentang agama.
Jangan kita guna kita suka guna hawa nafsu atau rasa kita, kecenderungan nafsu dan jiwa kita untuk sesuatu. Sebaliknya kita kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itu dulu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan saya doakan semua yang dengar, semua yang hadir, semua yang tengok, ya Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita jadi hamba yang taat kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan Allah rezekikan kepada kita daripada makanan-makanan yang lazat, dan juga Allah rezekikan kepada kita makanan-makanan yang diberkati oleh Allah, sehingga bila kita makan, kita tidak melampau, kita tidak membazir, dan kita makan itu tujuannya untuk menambahkan kekuatan agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan itulah harapan kita. Insya-Allah kita akan sambung pada talbis rasa lapar bagi kaum sufi. Okay, sebahagiannya menganggap lapar itu juga ibadat. Okay. Lapar itu juga ibadat, tapi sebenarnya tidak. Okay. Kalau kita tu tak ada makanan, tiba-tiba rumah kita lapar sebab terang. Lain cerita, ni sengaja melaparkan diri. Okey. Wallahu ta'ala alam. Hari ni, hari ni bersamaan 15 hari bulan. Okey. Ada Syria? Tak ada. Okey, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.